العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Nazir, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siak, AJK dan pegawai Masjid Qaryah Lincing Hulu, muslimin muslimat, hadirat para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, dalam bulan yang mulia ini, dalam sekalian banyak hamba Allah taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fima inda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis para malaikat. Allahu Akbar. Dan insya-Allah pada malam ini seperti biasa, sebelum kita mula, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat?
Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, untuk sampaikan kepada orang lain. Yang keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan kita pada muka surat 382. Jadi kita masuk juz baru, betul? Jadi insyaAllah pada kali ini kita sambung bacaan kita pada muka surat 382. 382 surah An-Naml, juz 20. Kita masuk hari ini, kita masuk juz baru, juz 20. Muka surat 382 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا cantik. Kita ulang sekali. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Cantik, betul. Dan bacaan terakhir lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut fama kana, tak nak baca fama, nak bunyi Arab sikit. Fama, try fama kana, cuba try. Ini cantik, tapi hati-hati jangan sampai terlebih Arab, nanti jadi femeki. Yang tu tak nak, dah terlebih dah. Kita nak ngam-ngam saja. Okay. Yang kedua, tengok dekat jawab ja. Huruf ni saya selalu ulang. Try sebut huruf ja. Ja. Try sebut aj. Ambil tapak tangan kita, letak betul-betul depan bibir kita. Ada rasa angin tak? Ja, ja. Macam ada kan? Tak ada. Macam ada je. Ja, ja. Ada tak? Ada kan? Jujur kan? Cuba rasa ada angin tak? Ada. Ja. Okay. Macam mana makhraj huruf jim masa kita tersebut aj? Masa kita sebut huruf jim, kalau kita bayangkan ini lidah, kalau kita sebut huruf jim pakai hujung lidah ni kena langit-langit atas, akan ada angin. Contoh ja. Sebab makhraj huruf jim tak pakai hujung, pakai tengah lidah. Kita nak tengah lidah ini yang kena langit-langit atas. Ja. Okay. Pertama saya sebut dengan hujung lidah, ja, ja. Nampak tak? Ja. Kedua saya sebut dengan tengah, ja, ja. Kita nak pakai yang tengah lidah, baru angin tak ada, ja. Okey. Walaupun pakai tengah lidah, tapi jangan bunyi tebal, jangan bunyi ja. Ja, senyum sikit, ja. Kita ulang sekali ya. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Cantik. Seterusnya tengok dekat qalu. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Okay, siapa tahu dengung dekat sini kategori dengung tebal atau nipis? Tebal ke nipis? Jawapannya dengung ni tebal Okey. Dan siapa ingat ada berapa huruf yang kena dengung tebal? 4 ke 6? 4 ke 6? Jawapannya ada 4 tambah 1 ada 5 Okey, apa huruf tersebut? Baju daqa. Itu bukan itu huruf qalqalah. Huruf dia apa? Sad, dad, ta, dha, qaf.
Dekat sini jumpa huruf qaf. Setiap kali dalam Quran kalau kita nampak nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka kena dengung tebal. Contoh contoh kalau saya buat dengung biasa, inna dengung biasa, dengung kosong. Kita nak dengung huruf qaf. Jadi masa kita sebut an tu, bayangkan nak sebut huruf qaf. Contoh illa qalu. Cuba try. Betul, kita terus illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas masa kita sebut akhriju. Huruf kha memang ada angin, tetapi kita tak nak angin huruf kha ni bunyi terputus. Contoh yang kurang cantik kalau kita baca akhriju, akhriju. Kita nak angin kha ni dihidup. Macam mana cara dia? Jangan masuk sekaligus, masuk sikit-sikit. Contohnya qanu akhriju. Cuba try. Cantik sekali illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Cantik pun dengung yang sama. Yang sebut min, jangan dengung biasa, jangan min, dengung huruf qaf. Bayangkan nak sebut huruf qaf. Jadi min qaryatikum. Cantik terus. Innahum unasun yatatahharun. Cantik. Jadi masa kita sebut yatatah pun sama huruf ha, tak nak bunyi putus, tak nak bunyi yatatah. Jangan bunyi terstop, bunyi sambung. Masuk sikit-sikit. Yatatahharun. Cantik terus. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Cantik. Kita ulang sekali. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Cantik dah. Lebih kemas masa kita sebut fa anjayna. Tadi kita dah tahu betul macam mana makhraj huruf jim, tengah lidah kena dekat langit-langit, betul. Jadi sekarang ni masa kita sebut fa'an, masa kita sebut an tu standby terus, lidah kita kena langit-langit atas tengah lidah. Nanti kita akan dengar dengung huruf jim. Contoh fa anjaynahu. Cuba try. Cantik. Tapi apa jadi kalau masa saya sebut an tadi tu lidah saya tak letak dekat situ? Nanti akan jadi dengung biasa. Contoh fa'an ni dengung kosong. Kita nak dengung huruf jim. Yang kedua, masa kita sebut lahu pun sama, huruf ha, angin ha tak nak bunyi putus, tak nak bunyi lahu, bunyi hidup lahu. Cuba try. Jadi sama macam kita praktik dekat surah Al-Fatihah. Kita tak baca ihdinas, kita masuk sikit-sikit bagi hidup. Ihdinas, nampak tak? Ihdinas. Okey. Jadi kat sini musam kita ulang sekali. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin.
Cantik. Okey, terus. Wa amtarna 'alaihim maqara. Cantik. Kita ulang sekali. Wa amtarna 'alaihim maqara. Terus fasa'a maqarul munzirin. Cantik. Kita ulang sekali. Fasa'a maqarul munzirin. Cantik. Dan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut fasa, tak nak punya fasa, nak punya Arab sikit. Fasa. Cantik ya. Yang kedua, masa kita sebut munzarin. Okay, cuba kita tengok dekat sini, kita nampak nun mati bertemu dengan huruf zal. Macam mana makhraj huruf zal? Try sebut az. Masa kita sebut az, lidah kita mesti keluar dekat tengah serta senyum. Dan dia tak cukup kalau sekadar keluar, nanti jadi punya za tebal. Kita tak nak punya za. Nak lidah keluar dekat tengah serta senyum sedikit. Za. Jadi sekarang ni macam mana cara dengar huruf zal pada saat kita sebut mun. Masa kita sebut mun tu, kita dah standby lidah kita keluar dekat tengah. Tengok mulut saya. Fokus. Fasa'a maqarul munzirin. Cuba try. Okay, sikit. Tengok mulut saya. Mun, masa sebut mun tu kita muncung. Dalam tempoh mun panjang kan. Dalam tempoh tu kita keluarkan lidah. Tengok mulut saya. Munzirin. Cuba try. Ya, betul, cantik ya. Terus. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Cantik. Kita ulang sekali. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Cantik. Masa kita sebut fa jangan punya fa. Fa Arab sikit. Nastafa. Cantik. Seterusnya tengok. Allahu khairun amma yushrikun. Cantik. Okey, masa kita sebut Allah, siapa tahu dekat sini panjang dia berapa harakat? 4 atau 5? 4 ke 5? Jawapan adalah 5 tambah 1, 6 harakat. Okey, dekat sini ada 2 cara baca. Pertama, kita baca dengan namanya mad faraq. Kita baca dengan 6. Macam mana? Pertama, kita sebut tu bagi cukup 6 harakat. Selepas cukup, terus masuk dekat huruf lam. Contoh Contoh yang pertama, kita baca Allahu khairun amma yushrikun. Cuba try. Yang cara dia, pastikan hamzah tu cukup dulu. Tapi masa sebut jangan sebut hamzah tak nak tebal. Allah. Cuba try. Okey, ini cara nama dia, kita buat mad faraq. Cara yang kedua, dia sebenarnya lagi mudah. Tetapi bagi siapa yang tak biasa, mungkin lagi rasa pelik sedikit. Yang kedua, nama dia kita buat dengan tashil.
Contoh dekat Allah ni sebenarnya pada asalnya ada dua hamzah. Contoh cara tashil yang pertama, hamzah yang pertama kan, bayangkan yang ada tanda ombak tu ada hamzah juga sebenarnya. Jadi hamzah kat sini ada dua. Hamzah yang pertama kita sebut dengan jelas, tadi sebut a. Ini hamzah jelas, hamzah tahqiq penuh, a. Yang kedua hamzah nama dia tashil. Tashil ni apa? Kita sebut hamzah malas-malas. Contoh hamzah jelas kita sebut a. Hamzah malas-malas kita sebut beza. Jelas a, malas-malas Jadi cara kat sini hamzah yang pertama kita sebut a, kedua contoh bunyi dengan saya bunyikan cara yang kedua Allah. Nah, pertama a. Jadi Allahu khairun amma yushrikun. Jadi cara yang kedua ni kita jimat masa. Kenapa? Kalau kita buat cara mak lazim tadi, mak farad atau mak lazim tadi 6 harakat. Kalau buat cara kedua hanya 2 harakat biasa. Contoh Allah, pendek. Nampak pendek Allahu khairun amma yushrikun. Jadi agak-agak senang yang mana? Pertama a, kedua. Jadi Allah. Jadi kalau buat macam ni pendek kita tarik cara yang kedua. Allahu khairun amma yushrikun. Cuba try. Tadi cantik. Betul. Okey, contoh yang kurang cantik kalau saya baca contoh ini contoh saya buat dua hamzah jelas. Contohnya Allah, nampak tak? Ini dua hamzah jelas. Allah salah. Cara yang kedua salah kalau saya buat dua tadi hamzah malam-malam. Allah, tak nak dua-dua. Dia kena hamzah pertama jelas, hamzah kedua tu yang kita sebut dengan malam-malam. Okey, terus. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Cantik. Kita ulang sekali. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Cantik. Dan akan lebih kemas, tengok dekat wa anzala. Kat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf zai. Ingat tak macam mana cara dengar huruf zai? Pertama, cuba sebut az. Cuba kita pilih masa kita sebut az tadi tu, hujung lidah kita berada di mana? Az. Dekat langit-langit ke tengah-tengah? Az. Dekat mana? Langit-langit ke tengah-tengah? Tengah-tengah. Okay, siapa boleh sebut az, lidah letak tengah-tengah, saya bagi RM10. Tak boleh Makhraj huruf zai adalah hujung lidah kita letak dekat belakang gigi bawah. Tadi sebut az. Jadi sekarang ni masa kita sebut wa'an tu, bila kita sebut an tu, lidah kita standby dekat belakang gigi bawah. Kita try wa anzala lakum. Cuba try. Cantik. Seterusnya tengok dekat ma'a. Tadi kan masa saya berhenti dekat ma'a, saya nak tanya, bunyi a kat situ berapa harakat? 1 atau 2? 1 ke 2? Ada kata 1, ada kata 2. Jawapan yang mana yang betul? Jawapan adalah 1 tambah 1. 2 harakat. Dekat sini 2 harakat. Nama dia apa? Mad iwad. Jadi kena baca ma'a. Cuba try. Okey, soalan. Hamzah tu baris atas kan? Apa jadi kalau hamzah tu baris dia tanwin baris bawah? I itu berapa harakat? Kalau tanwin tu baris bawah?
Jawapan jangan pandai-pandai buat harakat lah. Bunyi dia ma. Jangan pandai-pandai ma'i. Sabar aja. Sakit aja, siap. Jadi kalau balik bawah tak ada harakat lah. Okay, terus. فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ cantik. Terus ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Kita tengok dekat antum bitu, kat situ kita nampak nun mati bertemu dengan huruf ta. Macam mana makhraj huruf ta? Terus sebut at. Masa kita sebut at tadi, hujung lidah kita berada di mana? At. Jawapan dekat belakang gigi atas. Betul lah. Makhraj huruf ta memang dekat belakang gigi atas. Tetapi untuk dengung ikhfa hakiki, masa kita nak bunyikan dengung huruf ta, hujung lidah kita jangan letak dekat belakang gigi atas. Kenapa? Sebab nanti akan dengar bunyi huruf nun yang jelas. Sedangkan seperti yang kita tahu, dengung ikhfa hakiki, bunyi dia kena bunyi samar-samar. Tak boleh dengar bunyi nun jelas. Contoh saya sebut an ni, saya letak hujung lidah saya dekat belakang gigi atas. Bunyi dia an, nampak tak? Bunyi nun jelas tak? Jelas an. Jadi untuk dengung huruf ta ni, ulama special kan, lidah kita letak tengah-tengah, jangan bagi sentuh apa-apa. Contohnya antum bitu, cuba try. Ini dengung yang cantik. Dengung dia jadi samar-samar. Kalau kita letak dekat belakang gigi atas akan jadi dengung. Okay, kita ulang sekali ya. Ma kana lakum antum bitu syajaraha. Cantik. Terus ailahum ma'allah. Sekali ailahum ma'allah. Okey, masa ma'allah, Allah memang tebal. Benda ni saya sudah ulang. Masa Allah ni memang tebal. Tapi masa kita sebut ma'allah, jangan muncung, jangan macam ma'allah. Allah ni dah cukup tebal. Mulut kita biasa ma'allah. Jadi seperti yang saya pernah sebut, masa kita sebut Allah adalah Allah Ta'ala pilih susun huruf yang paling mudah untuk kita sebut. Contoh, kalau kita nak setengah sakaratul maut, orang suruh kita sebut Allah, kita boleh sebut tanpa tengok mulut saya, bergerak tak bibir saya, Allah ataupun la ilaha illallah, tak gerak Jadi kalau kita walaupun bibir kita tengah sakit, selagi lidah kita boleh gerak, insya-Allah kita masih boleh sebut lafaz Allah. Kita terus bal hum qaumun ya'dilun. Cantik. Terus amma ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara. Cantik dah. Lebih kemas masa kita sebut anhara, huruf ha ni bunyi dia memang macam besar tetapi bukan tebal. Jadi jangan sebut anhara, ha. Kita nak anhara. Cantik. Terus wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Cantik dah. Lebih ke masa kita sebut bainal bah, masa sebut bah pun sama, angin ha tak nak bunyi bah,
Jangan bunyi putus. Bunyi hidup, bunyi sikit-sikit. Try. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Cantik terus. A ilahum ma'allah. Mim dengan ain tak nak bunyi tebal, tak nak bunyi ma'allah, ma. Nipis. A ilahum ma'allah. Terus bal aktsaruhum la ya'lamun. Terus amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Okay, masa kita berhenti dekat su, berapa harakat? 6 harakat. Selepas itu ada hukum tambahan. Dia kurang cantik kalau sekadar su, dia kena ada hukum nabar. Jadi hamzah yang terakhir kita kena baca macam ni. Contoh wa yakshifus su, ada bunyi u sikit. Maksudnya kita jelaskan hamzah yang terakhir. Okay, cuba tadi 1 2 3. Wa yak. Cantik terus. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Terus a ilahum ma'allah. Terus qalilan ma tadhakkarun. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. Tengok dekat bar, zulumatil bar. Bar dekat situ hukum dia ratbal ke ra nipis? Bar. Ratbal ke ra nipis? Bar. Tebal ke nipis? Ada kata nipis? Nipis ke tebal? Bar kan beratas, bar. Ratbal ke ra nipis? Jawapannya adalah jawapan adalah rani nipis. Kenapa nipis? Sebab ra tu baris bawah. Ingat saya jangan skip step pertama. Selagi ra tu ada baris, guna baris dia. Kalau baris bawah nipis selama-lama. Jadi masa sebut bar jangan sebut bar, bel. Macam mana cara ra nipis? Terus sebut ra biasa. Terus sebut bar. Ni ra biasa, bar. Ra nipis lidah kita ke depan sedikit dengan senyum. Berli. Cuba try. Sama juga dengan begitu, sama juga dengan wa may yursilur pun sama, ra nipis. Wa may yursilur riyah. Cuba try. Okay, terus wa may yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih. Terus a ilahum ma'allah. Terus ta'ala Allahu amma yushrikun. Alhamdulillah.
ila siratal mustaqim. Insyaallah tutup majlis kita dengan tasbih kifar dan surah subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.